Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi 1 petang 8 Mac 2020. Anda bersama saya Kerzarif Afindi. Edisi 1 petang dimulakan dengan kehadiran Ketua Menteri pagi tadi di Carnival Today for Tomorrow T4T Sarawakku sayang, Gedong Anjuran Sarawak Volunteers. Ketibaan beliau disambut meriah rakyat Gedong dan kawasan sekitar termasuk Sadong Jaya, Simunjan dan Kota Semarahan. Program yang diadakan sejak Jumaat lalu diisi dengan pelbagai aktiviti menarik seperti Karnival Jualan T4T, Gedong Kitchen serta pameran 81 inisiatif CM. Dalam pada itu, sesi sembang bersama pemimpin pagi tadi mendapat sambutan baik belia di Gedong yang ingin mendapatkan perkembangan terbaru pembangunan yang akan diadakan di kawasan mereka. Kebanyakan mereka yang ditemu bual kru Buletin UKAS mahu pembangunan yang lebih rancak di Gedong agar ekonomi di kawasan itu terus berkembang. Kami mau tekankan kepada pembangunan lah, especially daripada segi transportation, and then saya mau jaga, selain daripada pembangunan nak kami mau kekalkan nature dekat Sarawak tu. Macam Singapura nak, kan kita tengoknya punya airport ada sekali dengan gardennya. Kami mau something yang kita ialah selain daripada kita terus maju ke hadapan lain, tapi kita juga mesti jagalah halus kita. Harapan kami kepada CM Abang Jo adalah membangunkan kawasan setempat kami orang tu. Kerana apa? Kawasan kami tu orang tu, mun kami orang kawasan tu maju, masyarakatnya pun turut maju, belia-belianya pun turut maju. Kerana apa? Belia-belia situ mun untuk penonton Abang Jo sangatlah rajin nak, bukan nak muji diri, tapi kerana apa? Mun kita anggap hari tu ramai belia-belia datang, bukan sidak duduk rumah tidur aja. Sidak tu suka dengan aktiviti macam tu. Dengan adanya mungkin untuk kami orang majukan lagi daerah kami orang, kampung kami orang supaya ditahu oleh semua orang di Sarawak tu. Sementara itu, Penaung Sarawak Volunteers Datuk Sri Haji Fadilah Yusof merangkap Ahli Parlimen Petrajaya berkata penganjuran Karnival T4T bertujuan mendengar idea dan cadangan belia negeri ini dalam mencorak pembangunan Sarawak dengan cara baru untuk masa depan yang lebih baik. Katanya anak-anak Sarawak perlu bersiap sedia dan memperkasakan diri dengan ilmu untuk menjadi pelapis pemimpin masa depan yang berkualiti dan berwibawa. Kita kena bersiap supaya masa depan kita itu lebih baik daripada berikut. Jadi persiapan kita semua aspek. Dari segi kepimpinan, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi kemahiran, dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi politik, semua kena bersiap. Sebab kalau ya semua dah tersusun, teratur dan kita semua dah dapat tingkatkan ilmu kemahiran kita, barulah kita dapat memastikan masa depannya lebih baik dan lebih cerah. Sementara itu, Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Sri Hajah Nancy Shukri berkata belia hari ini harus berani menyuarakan hak negeri ini kerana ia merupakan perjuangan berterusan. Tegasnya, ia bukan bermakna kita melawan tetapi satu bentuk kesedaran terhadap hak dan kuasa sebagai anak Sarawak dan rakyat Malaysia. Jadi kepada pelajar-pelajar sekalian, ambillah minat mengenai Sarawak. Apakah yang menjadi hak kita yang perlu kita lihat? Saya harap bila kita pulang dari situ, kita menumbuhkan satu pasukan di kalangan kita pun supaya kita dapat menjadi satu pasukan untuk mengkaji apa lagi yang kita perlu untuk Sarawak di bawah undang-undang aktiviti diberi dengan kita. Beralih ke perkembangan di Sibu. Kaum Hawa memainkan peranan penting dalam membentuk pemimpin yang cemerlang dan berintegriti. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing menyeru semua pihak untuk sedar dan mengiktiraf kekuatan wanita dalam pembangunan negara. And to you ladies, the world is taking shape for the better. You are the bricks and the stones which the carpenter will place block by block
stone by stone, and eventually build a house and later make it into a home. Beliau berkata demikian pada majlis Celebrating Women's International Day and Fundraising Dinner anjuran Exco Wanita Parti Rakyat Sarawak di Sibu pada Sabtu. Tambah masing lagi, wanita adalah golongan paling kreatif dan inventif kerana mereka mampu menukar sesuatu perkara menjadi lebih baik serta menyelesaikan apa-apa masalah yang dihadapi. I think women are foolish to pretend they are equal to men. They are far superior and others have it. In my 35 years in German politics, I find that women are more trustworthy than men and they keep their words. They have very keen sense of observing changing around them and their surrounding, including a change in people's behavior, and most importantly, they are more reliable than men and keeping their promises and keep the loyalty to any organisation. Pada majlis tersebut, Tan Sri James Masing turut mengumum sumbangan amal sebanyak RM50,000 daripada beliau sendiri. Masih perkembangan sambutan Hari Wanita Antarabangsa di Sibu. Tangan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Peribahasa yang amat sesuai menggambarkan kredibiliti dan semangat kerjasama antara jawatan kuasa pengelola majlis Celebrating International Women's Day and Fundraising Dinner di Sibu pada Sabtu. Menurut Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak, Datuk Sri Doris Sofia Brody, Majlis Makan Malam sepenuh Hari Wanita Antarabangsa 2020 ini disambut khas bersama para suami sebagai tanda sokongan kepada isteri-isteri mereka. Menurut Doris, peranan kaum hawa turut diiktiraf oleh kerajaan negeri. The Sarawak government have been very supportive towards the well-being of women in Sarawak. The setting up of Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak over the years reflects the sincerity and the seriousness of Sarawak government in seeing into the well-being and the welfare of community, including women in Sarawak. Now in Sarawak, women comprise 50%, I repeat, 50% of its 2.8 million population, while past records also show that 51% of the registered voters in Sarawak are female. However, and most unfortunate, the 30% quota for women in the workplace in Malaysia, likewise in Sarawak, is yet to be achieved. But I am certain, with the government's continuous commitment and existence, it will soon realize. Majlis itu berjaya mengumpul kutipan amal sebanyak RM20,005 melalui sumbangan suara emas oleh Yang Berhormat Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing, Timbalan Ketua Menteri Sarawak. Seterusnya kita ke perkembangan di Lundu. Golongan belia di negeri ini perlu mempunyai hala tuju dalam menentukan pembangunan dan kemajuan Sarawak. Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, hala tuju yang jelas akan memastikan semua rancangan pembangunan dapat direalisasikan. Kalau kita tidak ada pelapis-pelapis yang baik, masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan keluarga kita akan terancam. Adik-adik semua pelapis-pelapis kita di negeri Sarawak. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian program Jelajah Belia Sarawak Daerah Lundu 2020 pada Sabtu yang turut dihadiri Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu. Abdul Karim mengharapkan program Turun Padang iaitu Youth Engagement Program akan memberi semangat kepada golongan belia supaya melibatkan diri dalam aktiviti atau program yang dilaksanakan pihak kerajaan. Katanya, golongan belia juga tidak seharusnya memandang remeh pekerjaan yang bersifat teknikal kerana ia turut mempunyai masa depan cerah. Pertandingan Recycle for a Life Cycle 2020 berjaya menarik penyertaan 29 buah sekolah rendah dan menengah terdiri dari kawasan Bandaraya Kuching dan Kota Semarahan. Pihak berkuasa tempatan
dengan kerjasama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak sentiasa seiring di dalam usaha untuk menyemai kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan mempraktikkan kita semula dalam tabiat kita harian. Biarlah kita mengukuhkan amalan ini dari awal, terutamanya di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Bak kata pepatah, beruntur buluh, biarlah dari debungnya. Kesedaran akan mengubah tingkah laku atau tabiat yang sama-sama mendatangkan manfaat kepada diri dan juga kepada masyarakat. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Haji Junaidi bin Haji Ridwan ucap demikian ketika merasmikan majlis pelancaran Recycle for a Life Cycle 2020 di bangunan lama Dewan Undangan Negeri Sarawak pagi tadi. Program seperti ini dapat memberi faedah kepada banyak pihak, khususnya mendidik generasi muda, iaitu generasi pelapis masa akan datang, supaya menjadikan amalan 5R, iaitu reduce, reuse, repurpose dan recycle sebagai satu gaya hidup. Konsistensi dalam menjadikan sisa sifar dan pengamalan 5R ini dapat melahirkan generasi yang menghargai dan menjaga alam sekitar dan sekaligus membantu pihak berkuasa tempatan di dalam usaha untuk mengurangkan tekanan terhadap pengurusan tapak pembuangan dan pelumpusan sampah. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua Pangkalan Baru telah memenangi pertandingan reka bentuk poster bagi kategori sekolah rendah. Manakala tempat pertama bagi kategori sekolah menengah telah dimenangi oleh Sekolah Menengah Lodge. Kedua-dua buah sekolah masing-masing menerima hadiah wang tunai RM500 serta sijil pertandingan. Sekian Buletin UKAS edisi 1 petang bersama saya Kerzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya dalam edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.